Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa khamisuha ghuslu rijlaini. Khamis daripada wajibat wudu ataupun furudil wudu, ataupun istilah kita selalu pakai arkanil wudu. Yang khamisnya adalah ghuslu rijlaini, membasuh dua kaki. Rijlai mutawaddi. Dan basuh ni bikulli ka'bin, dengan, jadi ghuslu bi, basuh dengan sekalian ka'bin, buku lali. Maksudnya buku lali tu mesti dibasuh, tak boleh tertinggal. Min kulli rijlin, daripada setiap kaki. Kulli rijlin tu maksudnya yamin wal yasar, daripada belah kaki kiri dan kanan. Lil ayah, kerana ayat Quran. Ini ilat yang menunjukkan wajibnya basuh kaki. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ila tu dengan makna bi, dengan makna masuk mughayya, masuk kepada buku lali, termasuk yang kena basuh. Dan buku lali bukan ba'di buku lali, disebut dengan ila tu maksudnya mesti intihai il ghayah. Apa yang ternama ka'bun wajib dibasuh semua. Macam mana wamsahu kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maksudnya bikulli mirfaq. Kalau ilal ka'bain bikulli ka'bin. Ya. Itu masalah basuh, wudu asal basuhlah. Au mashi khuffaihima bisyurutihi, ataupun sapu khuffaihima, khuf kedua-duanya, rijlain, bisyurutihi, dengan syurut mashi, ataupun boleh bisyurutihi, syurut khuf kan. Pasal ada antara fiqh yang ada dalam syariat kita, boleh berwudu dengan keadaan kita memakai khuf kan. Cuma khuf tu lah ada pelajaran dia. Tapi seingat saya dalam pertemuan ini dia tak sebut bab khas tentang khuf, berbanding dengan kalau kita baca Fathul Qorib apa dia sebut khaf, bab khufain tu. Cuma nak sebut sekali lalu, bila khuf ni dia mesti syarat besar dia material khuf tu sendirilah. Syarat tu antara paling besar untuk membolehkan, boleh tak boleh kita wuduk nanti tak perlu buka khuf itu, boleh sapu je atas dia. Syarat dia antaranya material khuf tu. Syarat khuf tu material dia, zat khuf yang dibuat tu mestilah benda yang air tak tembus melalui dia. Dia kalis air istilahnya. Cuma kalis air nisbah material. Adapun jika air boleh masuk melalui lubang-lubang jahit, yang tu tak menafikan material dia yang istilahnya kalis air tu. Yang tu benda besar. Begitu juga dia ada 3 syarat besar tu, mesti dia tak tembus air. Satu. Yang kedua, dia menutup hingga ke buku lali. 2. 3. Dia mesti tata bu'ur rijli, dia fleksibel, bunyi modern sikit lah. Dia mesti boleh ikut bentuk kaki. Maksudnya dia tak boleh keras macam kasut boot, kasut askar tu. Yang tu tak fleksibel nama dia. Kalau nisbah fleksibel dia macam stokin, tapi material dia bukan stokin. Dia tutup mesti buku lali, tak memada macam kasut sekolah. Nak menunjukkan apa yang cukup tak cukup tu kan. Main orang tak faham, dia kata khuf ni stokin pun dah dipanggil khuf. Itu masalah sikit lah. Masalah tak mana.
kefahaman khuf tu. Pasal ada orang terjemah stokin. Saya duk ngaji tu guru dah sebut jangan terjemah khuf tu sebagai stokin, bahaya. Dia bahaya apa? Bahaya pada bawa salah faham. Lebih baik guna bahasa asal dia saja. Khuf lah, tak usah tukar lah. Macam kita sebut uduk lah. Uduk lah, tayamum lah. Benda yang jadi istilah syarak, biarkan dalam bahasa dia begitu saja, lebih baik daripada kita terjemahan. Dia sebut haul, sebut nisab, sebut zakat, sebut haji, tak payah sebut lagi ziarah lagi, tak payah. Memang haju tu makna ziarah kan. Gunakan istilah asal tu lebih baik. Sikit kalau macam zaman sekarang ada orang sebut muka buku. Tengok muka buku saya. Muka buku. Saya mula-mula dengar tu bukan tak faham tapi apalah dia guna muka buku. Guna Facebook apa salah. Memang dah guna Facebook. Lagi pun sebut Facebook suka faham. Muka buku dia kena proses sekali lagi. Muka buku. Muka Facebook. Tu pun orang yang reti bahasa Inggeris. Orang tak reti bahasa Inggeris apa benda lah muka buku tu kan. Akan dia mengganggu kefahaman tu. Itulah bab ni pun. Tu saya guna stokin. Kelahi esok. Stokin tu. Ada yang kata stokin boleh pasal apa? Memang boleh sapu atas stokin kata dia. Dia faham stokin. Saya pernah jumpa ada orang yang memang dia faham stokin tu balik Mesir tu. Balik Mesir. Memang dia terjemah stokin. Dia kata Syekh boleh, kata boleh sapu atas stokin. Saya muskil ini kat dia. Saya buat yang mana? Betul ke Syekh sebut boleh stokin? Kata lah, Syekh kata boleh. Dia guna stokin ke dia guna khuf? Dia sebut khuf lah, saya terjemah stokin. Bukan stokin lah kalau itu. Yang ni yang menyebabkan salah faham. Pasal dia pernah jumpa orang salah faham macam tu. Saya sebut tu. Puas kita betul katanya. Pasal dia kata Syekh Azhar ni kata dia. Kata boleh sapu atas stokin. Dia terjemah khuf tu stokin. Macam tu dia kata boleh atas stokin. Dia faham Syekh Azhar tu sebut stokin lah. Pasal dia faham khuf tu stokin. Sebagian khuf berarti khuf bisyuruti. Sikit dia tu. Baca kena ada benda-benda yang kita kena hati-hati dari sudut nak terjemah. Jadi dia akan faham khuf tu. Tu kalau istilah mantiknya, dia tasawur khuf tu stokin, dia faham stokin biasa. Ordinary socks. Macam tu lah kan. Stokin biasa lah. Padahal mesti khuf tu yang menepati syarat orang panggil khuf. Itu kalau pakai stokin tu tak panggil khuf. Itu tak panggil jawrab. Tak panggil lah khuf. Jawrab tak panggil khuf. Tak panggil. Kalau nak terjemah kasut pun susah juga lagi dia faham kasut biasa tu. Kasut boot lah. Khuf. Dia ada istilah apa? Ciri yang menyebabkan yang tertentu dengan sebab tu benda tu, material tu, benda tu baru boleh panggil khuf. Tak cukup syarat tak panggil khuf. Kalau stokin material basah tak tumbuh air, bukan benda kali air, material sekali pun boleh panggil stokin. Macam itulah kan. Itu baik guna kalimah asal dia pasal dia tak akan menyebabkan silap faham. Okey, siap. Itu je lah disebut khuf takat tu je lah. Wa yajibu ghuslu batini saqbin wa syaqqin, dan wajib membasuh bahagian batin saqbin, lubang, wa syaqqin, dan belah. Kaki kita kalau ada jenis lubang ataupun belah, wajib sampaikan air pada belahan dan lubang tersebut. Kita tengok kaki orang Malaysia ni tak adalah jumpa belah-belah dan lubang ni. Kalau ada pun jenis ada penyakit kaki dia terbelah. Itu je. Nak pergi India, Pakistan, Bangladesh, Afrika, kita akan jumpa kan. Yang jenis tak berkasut tu. Uish. Saya pergi India pun pada anda saya tengok. Allah. Tapi itulah, kita tak boleh buat lah macam dia pula. Apa dia? Panas terik tu, kita pakai kasut tu pun masuk bahang panas kaki. Dia tak ada pakai kasut apa pun. Tapi kaki dia kita tengok, Masya Allah. Belah-belah tu. Mokah-mokah. Dia ambil wuduk, dia kena sampai air celah-celah kaki tu. Kaki dia tu macam kasut dah. Kalau kena menyepak sekali dengan dia. Dia pijak marmar masjid tu lah.
Pandai-pandai tu. Imam masjid tu kita pijak lari. Dia tengok kita, dia orang gelak. Saya ingat saya seorang aja kalau begitu. Dia orang gelak. Mama masjid tu musim panas lah kan. Pergi bulan Ramadan pun masa tu. Kita pergi semayang Zuhur tu, kita letak selipar pun. Selipar tu mula-mula tak apalah, sekali balik pijak selipar tu meronta dah panas. Kita pijak lari. Lemo tengok kita senyum. Lemo selama je gelak je. Itu yang tak Mekah kaki lagi tu. Yang biasa je. Saya ada pengalaman lah duduk sana, memang ada orang yang kita tengok, ish, kaki dia. Masya Allah. Nak sebut cerita tentang, ada ke, sebut dalam kitab ada yang kaki belah, ada yang kaki ada lubang. Belah tu ada yang memang sampai dia terbelah-belah Mekah tu, dekat tumit tu terbelah-terbelah macam tu. Macam kita dah hancur, badan besar, selipar tu terkoyak macam tu. Macam tu lah kaki dia. Dia punya tumit dia tu. Macam tu kita tengok. Ish. Masya Allah. Kalau habis uduk kena sampaikan. Jadi kalau ada kotoran-kotoran apa benda yang istilah hail yang kita jumpa lepas, wajib cuci tu. Dalam konteks orang Melayu ni, nak tengok bab belah lubang pasal nak sekena mana yang nama Zohir tu wajib sampai, selalu nak jaga sikit dekat ibu kaki, kuku di ibu jari kaki. Yang ada sembahyang cekam, apa istilah-istilah tu lah kan. Yang kuku dia masuk ke dalam tu. Macam mana pun tak lagi korek, tapi bila ada pasir, bila ada nanah, maksudnya yang tu hukum Zohir. Tak apa pula, dah picit nanah, dah berlubang, air kena sampai ke situ. Macam tu lah yang kena perhati sikit. Jadi kena jagalah kebersihan kuku tu. Selesai. Far'un lau dakhalat syaukatun. Okey, yang ni pun memang kitab sebut. Yang ni nak bawa faham nanti tengok masuk hospital jadi gimana, duk kelingan misi ni lah pula. Lau dakhalat syaukatun, jikalau masuk duri oleh satu duri fi rijlihi. Duri panggil apa? Seurat, seketui. Duri panggil apa? Jarum panggil apa? Sebatang jarum, sebatang duri. Duri sebatang ke? Duri lah tak. Nak cari jodoh bilangan pun dah tak apa pandai lah kita ni. Tinggal Melayu sampai kerti Arab lagi daripada faham Melayu. Bufilah bahasa gitu. Jikalau masuklah duri kata dia dalam kaki, fi rijlihi, dan duri ni zahara ba'daha. Termasuk duri ni selalu yang masuk kaki apa? Selumbar, termasuk kaki ni tangan, mana-mana juzuk anggota wuduk lah. Selalunya tangan lah kalau jenis tukang-tukang kayu ni. Wa zahara ba'daha, dan zahirlah ba'daha ba'du syaukah. Kaedah dia wajib qal'uha, wajib cabut akan dia syaukah ini, wa ghaslu mahaliha, dan basuh tempat dia. Mahali syaukah. Jadi mana yang berlubang tu, zahir tu wajib sampai ke air. Li'anahu sara fi hukmi zahir, kerana li'anahu ala wasyana sara, jadilah ia mahallu, tempat kena lubang dengan duri tu, dia jadi hukum zahir. Hukum zahir lah. Kalau tumbuh, hukum zahir kena basuh nisbah dia tumbuh. Kalau berlubang ke dalam, mana lubang tu yang zahir, hukum zahir pada uruf, wajib sampai ke air. Kalau ada pun sebut dalam kitab, melainkan kalau duri yang terlalu seni dan halus, macam miang buluh, macam kita apa, kaca pecah di lantai, kita ada terpijak, cari tak jumpa, tapi bila berjalan ataupun bergesik dekat kapet ke, rasa ada sesuatu kat situ. Andai kata kita cabut, tak ada zahir lubang kat situ, kalau yang tu, yang seni dah halus macam tu, dimaaf. Jadi kat tangan kita kena miang buluh ada, ataupun kaca selumbar, kita tuala ke, kita tarik, benda ni mana tak ada, kita nak cari, yang tu tak apa, yang tu dimaafkan. Ada pun macam duri. Jadi kalau dalam konteks duri selumbar tu tuan-tuan, kita kalau masuk hospital saya sebut tadi, situlah tempat nak fakir dia. Apa dia? Masuk air tu lah, dah lah cocok, lepas tu plaster pula lagi. Plaster tu hail, duri tu dari si hukum, duri lah jarum tu, nak wuduk kena cabut lah.
Cuma dah cabut, betul nak masuk air lagi, kena cocok balik. Bengkak lah tangan kan. Jika memang itu adalah antara kaedah perubatan dia, Allah. Dan bila cabut memang saya sebut contoh dia, mudarat dia akan bengkak tu. Kalau 5 kali semayang, 5 kali cabut. Kalau boleh kekal wuduk maghrib ke isyak, kot jadi 4 kali cabut kan. Kalau zuhur boleh sampai, dia akan jadi kurang macam tu lah. Tapi selalunya orang berbuat tu, kalau seminggu, yelah cabut sekali kan. Ini sehari sampai 3 kali cocok, jenuh cari lubang pula nanti. Ubat ni cocok, ni cocok, ni cocok. Jadi, menderita sakit tangan, keluar-keluar lebam tangan, tak apa bengkak, jadi masalah lain pula. Jika jadi masalah yang mudarat macam tu, dobit dia mudarat tu. Bila ada datang mudarat, tak payah cabut lah, biar. Tapi di atas syarat yang tak cukup, pasal air tak sampai pada tempat yang sepatutnya disampaikan, wajib qada semua ibadat yang kita buat dalam keadaan wuduk yang tak sempurna dengan sebab adanya duri tu. Sini jarum tu lah. Tak dapat tidak pula tu masalah nadir. Cuma kat saya muskil, itu je ke kaedah perubatan ni, tak ada kaedah perubatan lain ke? Masuk je hospital, masuk air, mesti cocok tu. Masuk je, apa jenis penyakit pun mesti dok, cocok masuk air. Saya tak tahu lah, saya sebut nanti orang marah pula kan, kok perancangan Yahudi ke apa ke, saya tak tahu lah. Yahudi ni macam-macam, dia punya kepala otak dia yang dia nak kata apa, jahanam kan umat Islam ni kan, dari segi akidah dia, amalan dia. Kalau ada amalan pun, kalau semayang pun, dia akan jadikan kita punya semayang ni tak sah. Saya sebut macam mana, memang dia takkan redha cara hidup Islam ni, dan dia takkan macam itulah bahasa dia. Kalau sebut syarah panjang lagi, panjang pula. Tambah tengok hubung kait antara Yahudi, Nasrani, syaitan, iblis. Dia akan gunakan sedapat mungkin jalan dorong untuk rosakkan orang Islam ni. Walaupun kita tengok takkanlah dia orang punya jahatnya niat untuk rosakkan ibadat orang Islam sampai terang tu. Kalau saya kata tak mustahil dia orang ada niat macam tu. Dia orang ni ada perancangan jahat dia orang, kepala otak jahat dia, yang bukan kita yang faham tu, Allah Ta'ala yang ajar faham kita. Walan tarda, lan sebut, hatta tattabi'a millatahum. Siap, saya tak syarah panjang tu, sekadar sebut isyarat gitulah. Yang tu kena simak lah. Kalau kata masuk kata masuk hospital, tak ada pilihan lain ke kita minum air dengan masuk ni. Lagi bagus minum air 3-4 botol daripada masuk ni tak? Yang ni masuk ikut normal, yang ni masuk unnormal kan. Kalau ada bahan apa-apa, tak tahulah. Tapi tengok macam menyentuh satu benda fardu, masuk hospital mesti masuk air. Air pun garam pula kan? Tak tahu air apa. Kalau air garam je lah. Kalau masuk darah ke apa ke, darah memang tak boleh minum kot ni. Tapi kalau kata semata-mata air, kalau orang tu memang dia sakit, dia tak boleh minum, kena masuk air kot sini, pasal takut apa proses terhidrat air daripada badan dia menyebabkan masalah lain pula. Buah pinggang tak fungsi apa, tu lain satu hal lah tu. Tapi adakah memang kena masuk air? Tu saya muskil pada dulu. Tak ada kaedah perubatan lain ke? Ataupun memang ulama-ulama kita dulu zaman Ibn Sina pun dulu memang masuk hospital je buat masuk air gitu. Contohlah saya pun tak duduk zaman tu kan. Cuma nak kata memang itu je ke kaedah merawat pesakit yang bila masuk hospital. Rasa demam biasa pun kena masuk air juga kan. Boleh tanya Dr. Nazina lah. Dia tanya itu, nanti tanya dia. Dia kata serah kat dia. Kerana doktor pun ada yang pening juga. Tanya orang yang reti lah, orang Islam kita yang memang mengaji, dia faham, dia prihatin, dia pula pakar, kita tanya dia tengok. Saya pun tak biasa tanya dia. Tanya tengok. Kalau dia tengok ni baguslah, nanti dia jawab, dia respon lah tu. Apa cerita ni? Air masuk air tu. Pasal nak cerita masalah duri tu. Pasal ada sahabat saya, orang geng pondok lah yang memang faham bab ni. Masuk hospital, bila nak ambil wuduk, cabut lah tu, kena marah dengan misi. Bila kena marah dengan misi, dia jawab lah, tak sah lah wuduk macam ni. Kita akan tengoklah betapa gelongnya fahaman dalam masyarakat, khasnya Kementerian Kesihatan tu sendiri, apa yang telah diajar kepada jururawat mereka tu. Dia ada kefahaman, biar aja jarum tu tak apa, ada pendapat mengatakan boleh. Saya tak tahu pendapat siapa tu, tapi boleh kata rata-rata misi tu jawapan dia. Dia macam dia belajar
Jadi fake medik Ustaz. Oh. Dia orang bagi dia orang macam Macam itulah fake medik tu yang telah dia ada modul dia. jadi kita tak belajar. Kita tak belajar, kita tak tahu, macam dia orang tu lagi tahulah pada kita. Kalau saya kata iya ke dia orang lagi tahu pada kita fake medik. Cuma saya kata fake medik tu yang dia bukan fake medik yang belajar daripada betul-betul ulama kita yang pakar dalam hukum syarak buat fake medik tu. Dia fake medik mungkin doktor aja buat. Kalau saya cakap Indo, walaupun mulut saya jahat sikit lah cakap macam tu kan. Tapi berani saya kata gitu. Pasal apa? Macam pasal dia punya resolusi dalam bab medical treatment tu, yang mana batal tak batal, sah tak sah, kadang bab puasa, bab semayang, bab wuduk macam ni, mana boleh, mana tak boleh tu. Tengok macam tak kerti pekah je. Saya punya bahasa macam tu lah. Kalau dia nak kata mazhab lain pun, janganlah kau peningkan masyarakat kita dengan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Kau nak sebut pun sebutlah yang ni adalah mengikut bukan dalam kaedah mazhab Syafi'i apa. Kau bagilah penjelasan elok-elok. Jadi bila tak boleh bagi penjelasan tu, maksudnya fake medik itu bukan disusun oleh orang yang memang ahli dalam bahagian fiqh lah. Kalau ada pun yang dia ambil ustaz moden-moden tu lah. Maaf cakap lah nak sebut itu kan. Dia ambil ustaz moden-moden tu lah yang jadi panel syariah mereka untuk jadi jurubicara untuk menceritakan hukum-hukum fiqh yang dipakai oleh mereka. Yang tutup guru pondok dia tak pakai pun. Yang kitab fiqh kita baca macam ni. Kalau ada pun dia bukan sebut kata boleh, bukan boleh. Kalau dobit boleh tu macam ni makna dia. Kalau dah masuk jarum yang tu jadi mudarat pasal kena cucuk 5 kali jadi bengkak, itu je kaedah perubatan yang ada, tak ada alternatif lain, minum air apa sebagainya. Kena kata sembayang macam tu, tapi nanti cik bila dah sihat wajib qada. Khabar gitu gagah je. Fahamlah kita memang tu fik kita. Memang tutup guru kita sebut macam tu, tapi dia kata boleh, macam tak ada apa-apa. Sembayang pun kadang-kadang kita tengok sembayang macam ni. Sihat aja. Boleh je pergi ambil sembayang, boleh je betulkan dengan kiblat apa. Dia kata tak apa, boleh sembayang atas katil. Itu tak fik medik yang dia sebut. Kasar lah, saya punya mulut ni jahat macam tu lah kan. Memang dia ada tulis panduan solat orang sakit. Jadi sembayang atas kerusi memang kaifiat mereka lah. Walaupun tengok dia berjalan elok je, duduk elok je, tapi sembayang atas kerusi. Kan pening tu. Sedangkan berdiri adalah rukun, sujud adalah rukun. Kalau tak boleh berdiri boleh duduk, tapi kena sujud. Macam mana boleh sembahyang atas kursi? Ni bukan sembahyang atas kursi, sembahyang atas katil. Sedangkan boleh turun bawah, jalan pergi makan, pergi tandas elok. Tapi sembahyang atas katil. Atas katil pun bukan menghadap kiblat, menghadap betul-betul katil lah. Kan? Apa saya tak tahu, biasa tak biasa masuk hospital yang duduk tempat macam tu. Saya pun tua-tua ni tak masuk lagi lah hospital. Macam tu kan. Tapi kita biasalah masuk hospital, tengok orang di hospital, dan kita biasa bertanya tentang orang-orang yang berada di hospital, macam mana keadaan mereka di hospital. Nisbah kata mereka ni memang diasuh untuk setiap orang pesakit di hospital akan diajar mengikut SOP sebagai nurse misi Islam, yang ni pesakit Islam. Saya rasa tak ada lah tu. Kasar, jahat mulut sikit lah cakap tau. Dia takkan tanya, ada masuk tu pakcik dah semayang. Kalau pakcik tak semayang, kiblat kat sini macam ni untuk kat sini, air bila air sini. Tak ada sejadah, kau bawa kat saya boleh bagi sejadah. Nak semayang macam ni. Dia akan bagi tahu mengikut fik medik dia. Pakcik kalau yang ni ada jarum, pakcik kena ambil macam ni. Tayamum kami ada sediakan debu macam ni. Pasal dia kena ni, pakcik cabut bahaya. Jadi wuduk, tayamum. Lepas tu pakcik bila semayang macam ni, yang ni pula benda nadir, wujudun nadir kan makdum pakcik. Pakcik tak faham tak apa. Saya dah diasuh dengan fik medik macam ni. Jadi bila pakcik sihat esok pakcik kena qada. Andai kata pakcik mati, bukan nak doa pakcik mati tak. Kalau pakcik mati, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemaafan. Pasal dah dalam keadaan macam ni, bilik pula ICU, CCI ke apa ke, yang memang dalam keadaan kritikal macam tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Saya tak pernah jumpa lagi misi macam tu. Bahkan saya jelak semayang kena marah, cabut kena marah, selalunya kena marah. Tambah cabut jarum tu, kena marah, kena meripik, bopin. Yang tu lah. Cuma yang tu doktor tak dapat kesan ni penyakit apa.
Jadi doktor tanya dia, nak tengok apa punca dia jadi sakit tu. Sakit pun umur dia masa tu banyaklah 60 lebih lah rasanya. Dalam masa 4-5 tahun baru ni lah yang dia sakit tu. Yang tu tak cerita pula bab air masuk tu. Tapi doktor kata gitulah. Dia kata pakcik ni rasa saya sebab jadi sakit ni pasal banyak puasa. Memang dia puasa hari-hari. Dia dengar tu kata dia, aku terbakar telinga dengar tu. Terbakar telinga aku ni dalam hati aku ni. Terbakar aku dengar dia kata aku jadi penyakit ni sebab puasa. Nabi kata apa? Sumu tasihhu. Dia dengar tu guru yang jenis orang beramal dengan amal ada sanad, ada itikad dia dengan apa yang dia amal. Nabi kata sumu tasihhu jawab bagi sumu tu sebab sihat tu puasa. Dia kata sebab saya sakit ni pasal puasa. Tu terbakar saya dengar tu. Dia kata pik medik mana ni ambil. Itulah kasar mulut saya macam tu, mulut jahat macam ni, cakap macam ni. Macam tu lah kalau awak sebut tu lah. Dia cakap tu, tapi saya tak ingat apa dia balas kat doktor tu. Tapi memang dia cakap lah. Dia kata, saya ni lah semua hidup duk rasa sakit teruk sikit. Ni lah, kata dia. Selama ni Allah Ta'ala duk bagi sihat, takkan sebab puasa saya tu Allah Ta'ala bagi sakit. Mustahil, kata dia. Nabi kata sihat. Doktor tu terdiam tu. Doktor Islam lah tu. Itu masalah. Dan tak kerti tu pergi bubuh pula kat puasa. Kawan memang kaki puasa. Main. Kita kalau jenis puasa celon celam ni, baru nak puasa, tengok jadi sakit GERD lah apa, gastrik kan. Pakcik ni pasal kena gastrik ni pasal puasa lah. Ya kah. Tu saya tak boleh puasa lah nah. Tak boleh lah pakcik kalau kadang macam ni gastrik pakcik teruk lagi. Kalau gitu tak boleh puasa dah lah. Sebut mulut tak boleh puasa dah lah, tapi dalam hati seronoknya aku tak payah puasa dah. Orang ada akidah dengan puasa, ada akidah dengan syariat ni. Tengih puasa tu. Barang dia, terbakar telinga saya dengar. Kalau jenis barang kalau keluar gitu je hospital. Baik, asal cerita 2 hari tu masuk habis cerita hospital semua kan. Tu sekali lagi sebut pasal kita dah tengok bulan puasa lah kan. Ubat yang diambil dengan letakkan ubat dengan dimasukkan di bawah lidah tak batalkan puasa. Ada senarai tu. Saya tak rajin menyimpan lah. Ni ada macam tu. Ubat yang dimasukkan melalui dubur macam orang buasir ataupun sembelit yang teruk, dia akan bagi satu ubat macam rupa peluru tu, juluk ke bawah, kata dia yang ni tak membatalkan puasa, masuk kamera ikut punggung tak batalkan puasa. Jangan ni sebut. Tengok apa cerita ni, apa masalah ni dia ni, sentot kat mana apakah dia kan. Dia kata siapa yang buat pik medik tu, adakah memang kementerian keluar ke siapa ke yang bertanggungjawab kan. Tapi kedak takkan tersebar benda tu. Istilahnya fitnah tu dalam bab-bab fiqah. Mula tu dia merosakkan ibadat orang. Kalau ikut boleh didakwa tu SPDRM kena ambil tindakan. Pasal istilahnya memanipulasikan hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i. Majlis agama kena ambil tindakan. Tapi itulah, tak ada apa-apa pun tengok. Kita yang lawan. Orang yang ada kuasa macam tak ada apa-apa tindakan, macam tu orang tak pernah baca WhatsApp message tu. Tak pernah jumpa pula. Kita memang balun tu salah besar. Pula tu disebut khas tu pik medik. Bawah tu cop apa saya tak masalah, tapi dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ada sebut lebih kurang macam tu. Tak ingat saya, tak hafal pun satu-satu. Kalau ada pergi rujuk balik tengok apa-apa ada. Kalau ada share tengok. Masuk dalam grup ke apa. Tengok main mana siapa punya kenyataan. Buat report polis, suruh PDRM cek siapa yang mula-mula uploadkan mesej tu sampai tersebar dalam WhatsApp tu. Ni pergi cek, dia orang boleh buat. Kita tak ada authority nak buat WhatsApp macam tu. Cek tengok siapa dia kepala yang mula-mula masuk kan tu. Pasal dia rosakkan masyarakat. Lepas tu ialah tak sebut apa. Mungkin mufti-mufti kita ni semua tak ada WhatsApp, dia tak ada Facebook kan.
Boleh tanggung gitu juga, tapi mufti tua-tua tu lah kan. Kalau muda-muda ni tengok semua kaki-kaki WhatsApp, semua kaki-kaki Facebook. Alim menjadi fatwa yang muda-muda ni semua kaki Facebook. Susah update status. Kalau Tok Guru dulu tak ada lah. Tak ada lah. Yang tu kot dia orang tak dapat maklumat. Dia tak ada respon. Saya ni nak kata tak kaki WhatsApp, tengok juga WhatsApp. Yang tu yang jumpa tu. Kan, kot dia orang tak pernah jumpa, buka WhatsApp tak pernah jumpa kan. Kita jumpa, kita respon lah. Benda ni. Atau cerita duri lah sikit. Cerita duri masuk habis hospital punya isu. Kaedah duri selumbar ni, kalau dia masuk ada bak duha yang zahir, wajib cabut. Betul, wajib akal duha tu. Ada fi khilaf, mana ada tu. Kaedah kita wajib akal duha wa ghaslu mahaliha li'annahu mahal tu disara fi hukumin zahir, dia jadi hukum zahir. Tu cara kita. Fa in istatarat, sekiranya tertutup kuluha oleh sekaliannya syaukah tu. Maksudnya masuk duri selumbar tu masuk dalam, lepas tu tertutup langsung. Cuma selalunya dia akan sakit lah, bengkak lah. Mungkin ada situasi tertentu dia akan menanah lah. Tapi bila duduk dalam, wuduk sapu di luar sah. Pasal bila tertutup tu, istatarat tu maksudnya dia tertutup dalam kan. Pasal mungkin masuk dalam sangat sampai kulit yang di luar ni bercantum, tak ada lubang yang menghubungkan ke dalam yang ada di, yang ada selumbar tu, cukup hukum zahir yang luar zahir tu je lah. Tapi bila dah ditebuk, dibuang, ada menanah tu, duri tu dikeluarkan, hukum lubang tu hukum zahir lah. Cuma taklah wajib sampai air tembak masuk dalam tu. Cuci dia, mana yang kena tu hukum zahir. Wajib basuh lah, kalau wajib cuci lah. Okay. Dia hukum batin. Baik. Fayasihu wudu'u, maka barulah sah oleh wuduk dia. Jadi fayasihu, jawab tu. Fa in istatar. Jadi kalau tertutup sah wuduk, tak ada masalah. Tapi kalau ada sebahagian daripada selumbar yang jarum masuk untuk masuk air, masuk darah apa tu, yang tu pasal ada ba'duha yang zahara muqabil daripada fayasihu wuduk, la yasihu wuduk. Bahkan wajib aqaluha, wajib cabut. Asal wajib cabut. Jadi mudarat kalau dibiarkan pasal ada mudarat besar, mudarat kecil, tapi di atas syarat wuduk yang tak sah, yang tak cukup, wuduk nanti istilahnya semayang pun semayang atas istilah hormat waktu, pasal syarat tak cukup, semayang apa yang boleh, dengan wuduk pun apa yang boleh. Tapi bila di atas tak sempurnanya wuduk, masalah pula nadir, wajib qada. Itu kaedah kita. Fiqh yang ada macam tu. Baca kitab fiqh mana pun macam tu lah disebut. Lau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yutashaqqaq. Ini pun selalu orang tanya masalah ni. Kata dia, jikalau melecur tanaffata, jikalau melecurlah fi rijlihi, pada kaki dia. Kaki ni bila kena panas pijak, mana panas yang tak sangka-sangka, ada tahap melecur dia. Bila melecur ni dia akan kembung, akan ada air dalam lapisan tu. Macam kita kena melecur air panas, ataupun seumpama dengan tu, yang istilahnya di permukaan kulit tu kita akan lihat kulit tu kembung, ada berisi air dalam tu, sama ada penyakit ataupun sebab lecuran panas atau seumpama dia kan? Dia kembung tu. Kalau melecur tanah fatah fi rijli, pada kaki atau ghairihi lam yajib ghuslu batnihi, tak wajib basuh batin dia. Kalau atas nama melecur je, batin tak wajib basuh, dobit tak wajib basuh ni, malam yutashaqqaq, selama-lama tidak dipecahkan ataupun dikoyakkan dia, syaqqa, dibelahkan dia. Kalau dibelah, dikoyak, fa in tashaqqaqa, sekiranya terkoyak ia, terbelah ia, wajaba ghuslu batinihi, wajib basuhkan dia. Batinihi, batin, faham naqti tu kan, lecuran tu.
Macam kita menebas apa, lama tak menebas 2 jam lah tu, tengok tangan tu dia kembuh 4 kan. Selalu 3 ni timbul kan, melecur pasal panas. Kita duk menebas apa, kalau duk berlubak kembung macam tu je biar. Tapi kalau dia dah penyek pecah, tu tasyaqqaqa, wajib sampai ke air di bawah tu. Pedih lah sikit. Kalau dia dah melekat bersedaging atau pecah-pecah tapi dah melekat, kalau kena ambil air wuduk pun dia tak lekang pasal dia dah melekat tu. Mungkin lama sangat kita buat awal pagi, ni dah tengah hari, dia dah melekat itu, tak wajib koyakkan dia. Cuma yang mana yang istilahnya yang terkopik di luar tu, yang tu wajib sampai ke air lah. Tapi yang dah melekat tu tak wajib koyakkan dia pula, biar berdarah-berdarah, tak ada. Dobit dia selama-lama tak bersedaging. Kalau dah bersedaging tak wajib koyak. Tapi kalau dia melecur, bila kita buang air mula-mula tu, dia memang lekat sikit air tu, yang tu kena sampai air. Bila kena air pula memang dia akan kembung balik. Air kena sampaikan dalam tu. Jadi kalau tak boleh sampai air, mereka kena koyak lah sikit kulit tu. Dan memang kalau saya koyak. Siapa? Susah ni. Tambah pula ada kerja pula, ada urusan dengan pasir, bacur simen ke apa, lagi dia masuk dalam tu, lagi sakit. Baik koyak. Kejap yang dia kering, dia akan tumbuh lapisan kulit yang baru kan. Tapi nak sebut kaedah tu lah, orang selalu tanya situ lah. Dobit dia pecah tak pecah, pecah wajib sampai air, kalau tak pecah tak wajib sampai air. Tanbihun. Hadza kalamun nabihu liman ghafala zakaru fil ghusli annahu yu'fa. Telah menyebutlah para ulama fil ghusli pada masalah mandi. Ya. Fil ghusli sini mandi. Masalah mandi. Kebanyakan ulama telah menyebut dalam masalah mandi bahawasanya halu wasyadna halu mirsya'an tu yu'fa an batini uqadi sya'ri. Dimaaf daripada bahagian batin uqadi sya'ri. Simpulan rambut yang bersimpul. Maksud kata rambut bersimpul ni, dobit dia macam ni, idzan aqada bi nafsihi, apabila tersimpul ia dengan diri dia sendiri. Rambut yang kusut, rambut yang istilahnya bersimpul lah kan. Bersimpul tu setiap helai rambut tu dia bersimpul-simpul kan. Kadang ada jadi macam tu. Saya dah lama tak rambut panjang kan, tapi janggut panjang pada rambut. Zaman saya lah ni, saya janggut ada macam ni. Terani pun kadang bersimpul janggut. Tak, kadang kita ambil wuduk sapu, tarik, berasa ketul. Kan? Nak buka bukan dia. Lalu putuskanlah, pegang belah pangkai ni, tarik ni. Pasal nak buang simpulan tu. Buang simpul tu. Jadi kata dia, kalau jenis rambut panjang-panjang lagi lah. Kan? Satu nak jaga rambut panjang bukan senang. Antaranya risiko dia bersimpul, kusut. Jadi kena buah minyak, kena jaga selalu. Jadi macam mana pun, kalau dia bersimpul sendiri, jadi dimaaflah rambut yang bersimpul tu. Pasal bila bersimpul, tambah dah bersimpul ketat. Kan akan ada air sepatutnya sampai. Tapi air tak boleh sampai kerana terlalu ketatnya ikatan simpul tu. Tambah pula dah lama pula dia ada air berdaki apa. Lagilah air tak boleh sampai di dalam kan. Kalau ina akhona binafsi. Kalau masuk unisex salon, buat rambut kerinting, setiap rambut tu disimpul-simpul, selai. Tak pun 5 helai dia jalin, dia andam kan. Ikat lah tu power punya. Dia ada mesin rambut. Ni 5 jam duduk tu. Kalau ada lah macam tu, kalau dia nak semayang tak ada masalah. Kalau nak mandi wajib buka, pasal dia bukan in aqada min nafsi, pasal dia yang ikat dan simpul rambut tu. Kalau tak dia pun, dia upah orang dengan sengajanya. Jadi wajib sampai ke air pada tempat tu. Betul lah. Tu kalau orang Islam ada buat macam ni, kita pelik je lah. Tambah gunungan makrifat kononnya. Tapi rambut rupa gitu. Allah, letih tengok. Letih. Sikit lah ke sana. Zaman saya kecil-kecil dulu, jenis orang perempuan masuk kedai kedai selon ni buat rambut kintin. Zaman ni lain pelik pula. Dia masuk bagi lurus pula. Itu buh color.
Zaman dulu seingat saya, masuk kedai salon tu, dia buat apa? Dia ada alat plastik kan. Ambil rambut, ada benda dia buat gel apa kan. Tu buka sapu kepala, shampoo apa bala tu, bubuh plastik tu, gulung. Sekali dia biar masuk dalam sarang tebuan. Saya panggil hal besar tu, dia kering lagi. Benda lah dia buat, ada proses. Nanti buka lah. Lepas 3-4 jam, jenuh nunggu kan. Pernah tengok dulu kecil-kecil kan. Zaman saya kecil-kecil dulu. Tu rambut loroi bila keluar lagi rambut kerintin dia nak. Kerintin. Dulu dia memang bangga rambut kerintin. Sekarang ni terbalik lah. Rambut elok-elok kerintin-kerintin berketak-ketak macam mana. Masuk tu semua bagi loroi. Dia orang panggil apa? Dulu zaman pop rock tu. Memang suka rambut kering. Rambut kerintin. Zaman lah ni suka rambut loroi pula. Tak tahu. Rambut loroi tu orang panggil apa? Rebonding. Rebonding lah. Rebonding loroi kan. Itu color-color pula. Kata bukan cara hidup kita lah. Saya kata. Jadi pun bagi loroi tu, apa maksud bagi loroi? Kalau tengok dalam kitab, saya nak sebut ini. Pasal orang dulu dia buat bagi kerintin ni ada munasabah dia. Macam apa? Hamba antaranya yang sebut dalam kitab. Kalau nak jual, dia akan bagi kerintin rambut. Macam apa? Dia dengan sebab rambut kerinting, dia akan harga mahal. Macam apa? Heavy duty. Biasanya orang rambut kerinting ni kerja kuat. Badan tegap. Dia long life. Dia punya tempoh masa untuk bekerja tu. Kalau rambut lurus ni, leput. Jadi, kalau nak jual hamba, bagi kerinting rambut dulu. Tambah orang lelaki, dia bagi kerinting rambut rapat tu. Buat apa? Masa nak bagi harga naik, siapa? Yang ni badan kuat. Jadi, antara nak tengok badan kuat ke sasa ke tak sasa, tengok rambut. Keadaan orang dulu macam tu. Zaman ni dia terbalik. Dia suka rambut lembek tu kot. Macam tu lah. Kita buat kelakor gitu. Tak ada kelakor orang biar lah nak cerita. Itu pun fik-fik yang ada dalam kitab sebut. Baik. Wa alhaqa bihi man ibtuliya binahwi tubbu'in lasiqa bi usuli sya'ri. Dan dihubungkan wa ulhiqa biha. Kalau baca Majhul Besar itu dihubungkan biha dengan uqad sya'ari. Baca uqad tu jamak bagi aqdani uqad nafasati fil uqad, tali yang disimpul binahwi tubu'in, dihubungkan dengan uqad sya'ari itu sesiapa yang dia ni dibalakan dia binahwi tubu'in dengan seumpama tubu' apa? Telur kutu. Kelimomo. Tubuk kelimomo. Ya, itu. Itu telur apa? Telur kutu. Tubuk asal telur kutu. Dibalakan dengan telur kutu lasiqa bi usuli syarihi. Kalau kelimomo pun dari segi makna sah. Cuma tubuk tengok gambar lah elok-elok. Apa dia tubuk tu? Kelimomor. Yang lasiqa bi usuli syarihi, yang berdempek pada umbi rambut dia, di pangkal rambut, hatta mana sehingga menegah ia nahwu tubu' tadi, usulal ma'i akan sampainya air ilaha kepada usul sya'ri, kepada pangkal rambut, kepada umbi rambut. Pasal apa? Telur kutu banyak ataupun kelimomo banyak, sah. Dari segi makna sah tu. Cuma tubu' tu tengok kamus. Walam yumkin izalatuha, dan tak mungkin untuk hilangkan dia. Pasal banyak sangat. Dah memang orang kata apa, jenis kepala ada kelimomo. Cuma pesan Tutuk Guru dulu, kalau jenis kepala orang kelimomo ni, ubat dia paling senang botak. Baik, 3 kali botak sembuh kelimomo. Tak ada lah kelimomo. Pasal kulit kita tu bila dia rambut pernah selalu panjang, tak pernah botak, dia tak pernah kena pancaran matahari tu, dia menyebabkan kulit kita berpenyakit. Antara penyakit tu dia keluarkan jenis minyak dengan sebab minyak tu apalah. Jadi nak hilangkan penyakit itu, botak dia kena pancaran matahari berkilat pula 3-4 kali cukur, atau 40 hari cukur sekali, 40 hari, 4, 8, 12, 120 hari, 4 bulan lah. 4 bulan kena matahari, pancaran matahari ni, habis kelima. Jadi dia sebab apa? Bagi kopi dia lembab. Lembab-lembab, perut, pekup dengan busuk, dengan rambut istilah apa, berbuah kan. Itu bersimpul, minyak pun tak berbuah. Allah, memang busuk lah rambut.
Lepas tu kadang nak bela rambut panjang, konon berkutu. Kutu tu satu hair. Kalau kutu pula, kutu cuma tubuh usul ni, kutu dia akan bertelur. Dan bertelur dia akan melekat ke rambut. Satu cari telur kutu, tengok, jumpa, tarik macam mana, tahu? Mesti tengok orang cari kutu. Dia pegang tu, dia kena tarik ikut rambut tu, kan boleh congkir tu. Pegang tu, betul? Dia. Biasa tengok dulu. Dulu beratur kalau tengok cik kutu ni macam pesta lah. Orang ni cik kutu kepala orang ni cik kepala orang ni. Kadang pusing 4-5 orang tu, temu balik bulatan. Pakai cari telur kutu. Untuk sikat kutu. Jatuh. Ramah itu. Ikutlah ni kot tak biasa tengok suasana gitu kan. Pasal dia punya suasana macam lain. Tapi dulu kita biasa tengok suasana-suasana gitu. Nak cerita apa uduk ni, mandi ni. Cuma kalau dah memang dibalakan kena penyakit kutu lah apa, memang ni nak hilang penyakit pun dah cerita dah sikit formula gitu. Kalau yang tradisional ni, ambil biji durian Belanda. Biji durian Belanda. Saya cerita baygon dan waktu satu hari kan, ada orang tak sanggup lah nak spray baygon. Biji durian Belanda tu, biji dia tu, tumbuk. Jemur dulu, kalau nak jemur lah, tak jemur pun tumbuk, pergi hancur. Untuk apa? Buah air sikit, gosok kepala, tutup dengan plastik yang buat mandi tu. Sekejap tengok kutu jatuh. Dia pening ke mati ke apa? Itu keadaan kutu lah. Itu pun kadang ada orang yang menampak besar, kata dia, mujur lah ustaz cerita, saya ubat kutu jenuh dah cari, kata dia. Kita bagi betul jadi pula tu. Ikut aplikasi jaga kucing Try lah tengok. Nak tahu, tak payah pakai ubat kutu yang ni lah. Pakai biji durian Belanda je. Sama lah ni orang duk bela kutu. Duk bela kutu. tak sanggup kucing. Kucing baygon kita tak sanggup pegang lah tadi, busuk. Wow. Mula efek dia jilat bulu lagi kan, kucing-kucing topi harga 3,000 pula tu. Apa nak sebut tadi? Kutu. Dah sebut kutu, ingat pijat. Kalau bed bug tu, kalau pijat ni, katil nak buang pijat, kalau pergi servis, mahal. Kaedah pijat ni senang je. Petua. Ambil pijat tu, sekor. Kalau ada orang mati, bawa pijat tu. Sekor. Tapi tak salah tunjuk ke orang, aku buat pijat. Lepas kat rumah orang mati. Aku lepas kat sini, macam, tahu apa? Pergilah kau keluar daripada rumah aku. Betul tu. Jadi. Kebanyakan yang pernah berlaku ni semua jadi. Kok pondok empat ada pijat, habis sini tak masyhur tak ada pijat. Ni masing-masing kan. Selalu duduk kat pucu-pucu bantal lah kan. Pijat tu macam bukan macam hama ayam kan? Pijat lah, koper dia warna hitam kan. Tak biasa jumpa, tak ada. Bed bug lah kalau bahasa orang putih ni. Kita tengok pepijat komputer tahu kan? Pijat lah binatang tu. Lepas ke orang mati. Bukan dia pergi rumah orang mati tu. Tapi tak tahu tu petua nak bagi hilang pijat dalam rumah. Saya sebut tu pasal saya duduk Kuala Lumpur dulu, memang pernah satu ketika tu kena bencana pijat ni. Baru ni pun mak saya cerita lagi. Macam mana boleh sembang cerita pijat lah. Tak ingat lah. Cerita apa? Cerita tu lah. Memang pijat banyak sungguh. Kawasan dia ada musim-musim dia kot. Allah. Jadi ada orang petua tu lah. Dia pergi ya. Lepaslah sekor. Habis. Telur apa-apa semua tak ada tinggal. Tak perasan pijat tu tak ada. Dulu celah-celah kayu. Lantai rumah dulu lantai kayu. Celah-celah lantai tu antara papan tu buat pijat penuh. Dia tengok tu. Rumah mulut saya. Lama-lama tu buat. Banyak sungguh. Sampai ambil air panas. Masak. Jukul kat lantai. Nak buang pijat tu. Katil ni. Bantal-bantal apa. Kain pun kalau lipat. Lama sikit semua penuh pijat. Saya baca tu. Tengok pijat tu. Bila baca tafsir. Kaum Nabi Musa kena bencana tu kot kan. Macam mana? Wa arsalna ilaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'. Kummala, kutu tu. Cuma kutu yang ni kot pijat ni jenis-jenis dia lah kan.
Kalau zaman Nabi Musa tu ada yang kena sampai air boleh jadi air tu, asyik air jadi darah. Macam mana boleh jadi darah? Mungkin ada mikroorganisma dalam air tu, bila dia mati dia keluarkan darah yang ada dalam badan dia. Itu kemungkinan ulama-ulama tafsir itu hurai lah. Macam mana air boleh jadi darah tu? Air ni semua jadi darah. Asalnya ambil air telaga ke korek elok, tapi bila simpan dalam bekas semua jadi darah. Tu bencana dengan sebab dahaka pada Allah Taala. Zalika bima asaw. Zalika bima asaw wa kanu apa? Lajak mulut yang sebut tu. Fa bi zulmi minal ladzina hadu haramna. Ada benda yang Allah Taala bagi syariat haram ni pasal apa? Pasal zalim. Dia buat jahat. Tu bencana-bencana yang dapat Bani Israel tu punca-punca dia lah. Jadi asal nak sebut kutu tu. Kutu pijat apa tu. Jadi ada petua-petua nak hilangkan dia tu. Tu cerita sikit. Asal kita cerita telur kutu tu kalau jenis kena bencana macam ni dimaafkan. Pasal apa? Pasal dia bukan kita buat, jadi sendiri. Jadi kalau sengaja kerinting rambut, sengaja buat benda-benda yang menyebabkan air tak boleh sampai ke rambut, yang tu wajib dihilangkan. Kalau kita tengok mati dalam keadaan rambut tu berwarna, tak boleh nak hilangkan warna tersebut, nak botak tak boleh pasal menghilangkan kehormatan mayat. Itu biar macam mana? Mandi ke apa boleh mandi, nak tayamum pun tak selesai. Kalau boleh antara kaedah tayamum tu pun bukan kaedah jumhur. Mandi ke apa yang boleh, pasal yang tu boleh al-maisur la yakutu bil mansur, tapi syarat dia tak cukup. Buat macam mana? Tak payah sembayangan, teruzur nak sembayangan. Pasal syarat dia mesti mandi air rata ke seluruh badan. Bila tak rata seluruh badan, tak boleh mandi, tak boleh sembahyang kan dia. Itu tak ada ambil lah. Macam tanah kucing, tanah anjing aja. Ayat gitu dah. Pasal apa? Tak ada hormat dah untuk bagi sembahyang. Tak ada. Pasal apa? Syarat tak cukup. Syarat dia mesti bagi mandi. Tu ikut dia dengan Allah Taala. Doa boleh tapi syarat nak sembahyang tak boleh. Pasal syarat tak cukup. Macam geng-geng marifat yang ikat rambut tu. Kalau mati. Kalau mati tu tak ada kena mandi. Bagi mandi apa yang boleh, kapan? Sembahyang tak boleh pasal tak cukup syarat. Air tak rata ke badan. Mandi juga tapi tak cukup syarat. Apa yang boleh mandi, tapi dah tak cukup syarat, tak boleh nak ibadat. Itu apa dia punya salah tu? Doa ialah mudah-mudahan keampunan. Tapi sembahyang mayat tak boleh pasal syarat tak cukup. Macam mana mayat hilang MH370 tu tak jumpa-jumpa macam mana? Boleh ke sembahyang ghaib? Sembahyang ghaib tak boleh pasal syarat sembahyang ghaib mesti mayat tu dimandikan. Mayat pun tak jumpa, mana boleh sembahyang ghaib? Doa je boleh. Doa boleh, sembahyang tak boleh. Pasal syarat solat ghaib dan masuk waktu sembahyang atas sembahyang ghaib mesti setelah dimandikan. Ada kita belajar bab sembahyang mayat macam tu. Jadi kalau mayat yang tak jumpa memang tak dimandikan, sekalipun mati dalam sungai, mati lemas, mati dalam air. Walau mati dalam air kena mandilah tu. Tak, dia mesti ada perbuatan orang yang memandikan dia. Jadi ada sembahyang mayat, tak ada sembahyang mayat kalau mayat tu tak dijumpai. Pasal syarat untuk sembahyang mayat tu mesti syarat yang dimandikan. Tu fik-fik yang ada. Waqad sarraha syaikhu syuyukhina Zakaria Al-Ansari. Sesungguhnya telah menyebut oleh syekh bagi syuyukhina, syekh bagi guru-guru kami. Jadi faham tu, maha guru dia adalah Zakaria Al-Ansari. Jadi guru dia Syekh Ibn Hajar, Ibn Ziyad, semua anak murid bagi Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari bi'annahu, jadi kalau ikut tasrih daripada Syekh Zakaria Al-Ansari ni, annahu la yulhaqu biha, kata dia tak dihubungkan biha dengan dia la yulhaqu, tak dihubungkan nahu tubu' tadi biha bi uqadi sya'ar. Zakaria Al-Ansari kata tak kiaskan bab kelemomo kutu, telur kutu ni dengan bab rambut bersipul. Zakaria Al-Ansari kata tidak. Bal alaihi tayammum, bahkan kena atas dia tayammum. Jadi kalau kena kes mandi wajib, orang yang ada kutu atau kelemomo ni yang terlalu banyak sampai pangkal rambut, tak boleh air sampai. Kalau kelemomo nak hilang satu kepala pula tu, nak kena kikis tu pun berjam-jam, tu pun
ada benda tak selesai lagi kan. Atau yang kaedah mudah dia botak. Dia kata sebut tu formula ada kan. Tapi kalau perempuan macam mana? Kena botak. Dari sisi hukum nak berubat satu hal. Tapi kalau tak ada masyakkah apa, botak tu pasal tu bukan sya'an orang perempuan. Kalau dah menderita kelimumur, gatal kepala, tak ada ubat lain melainkan dengan botak, botak je lah. Pasal itu kaedah akhir dawak al-qat'u tu botak je lah. Macam mana pun kalau dia tak botak, Zakaria Ansari kata air nak kena sampai juga waktu mandi. Itu macam mana air tak sampai? Dia kata tayamum, tak ilhaq, tak maaf, tayamum pasal air tak sampai. Kata dia al-bal alaihi tayamumu lakin. Okay, siap. Itu Zakaria Ansari kata. Bukan sebarang orang kat tu kan. Lepas tu qala tilmidhu, berkata tilmiz bagi Zakaria Ansari. Siapa dia? Syekhuna, guru dia Ibn Hajar. Dia kata apa? Walladhi yatajihu al-afu lidururah. Kata dia kaul yang kuatnya al-afu, pasal itu adalah kaul yang kuat adalah maaf. Pasal apa? Lidururah. Jadi darurah ni tak mana? Tak masalah kelimumur dan telur kutu tadi tu. Telur kutu. Atas tubuk tu mana kelimumur atau telur kutu. Dia serupa macam orang yang memang rambut dia mesti bersimpul punya. Rambut dia mesti bersimpul. Jadi macam mana? Kalau ubtulia dibala macam ni, yang ni dimaaf pasal ad-darurah. Darurah tubih manzurat. Cuma jangan pergi buat sendiri. Kalau faham klaim umum juga, saya duk ngaji guru dia sebut macam ni, jangan pergi sengaja, jangan sengaja buat perkara menyebabkan kepala tu boleh ada klaim umum yang menyebabkan air tak boleh sampai ke permukaan kulit ataupun di pangkal rambut disebabkan malas untuk cuci rambut. Disebut masalah ni, cuma kitab kita ni tak sebut masalah ni. Saya teringat masalah sebut dalam fiqh kan, kita semayang, kalau kita berdehem batas semayang, batas solat. Pasal istilah bercakap, kalau berdehem tu nyata huruf kan. Dua huruf walaupun tak ada makna nyata, kalau berdehem batas semayang. Batuk pun dengan sengaja, kalau nyata huruf batas semayang. Antara batal ni, orang nak semayang, sebelum dia semayang, dia isap okok. Dengan sengajanya dia isap okok. Bila dia isap okok, dia akan batuk nanti. Antara dia batuk tu, batuk dalam semayang. Seduk okok. Semayang pun Allahu Akbar. Bukan dia sengaja buat tak. Pasal dah isap okok, batuk tak. Batal semayang dia. Pasal apa? Hukum sengaja batuk, pasal dia sengaja isap okok. Ni pun sama. Macam mana? Hukum tak sah mandi, pasal apa? Pasal air tak sampai ke rambut, pasal apa? Sengaja tak cuci rambut. Menyebabkan rambut tu berkelimur. Jangan pasal ingat. Ulama kita dia bahas halus satu. Lepas tu dengan sebab merokok jadi batuk, bila batuk dalam sembahyang nyata dua huruf, walaupun tak sengaja, pasal batuk tu pula tak boleh nak dikawal, tapi punca batuk pasal hisap okok, batal sembahyang pasal sengaja hisap okok. Nampaklah kebodohan kita tak? Saja-saja hisap okok. Tak ada hisap okok apa-apa adik-beradik tu. Jadi dimaafkan tu bila rambut, sekolah rambut yang binafsihi tu kan. Ya. Binafsihi tu. Ya. Dia tak dimaafkan tubuh je. Jadi tubuh ni tak dimaafkan lah. Kalau ikut Zakaria Ansari, maksudnya tak maaf tu, maksudnya selesaikan dia dengan kaedah lain lah, bukan maaf. Kalau ikut Zakaria Ansari, tayamum. Ya. Bila air tak sampai, tayamum. Cuma kalau ikut anak murid, dia kata yang rajih, yang kuat, maaf. Pasal bab ni kutu. Kadang-kadang buat macam mana pun memang berkutu. Jaga sikit. Memang ada macam tu kan. Kalau ikut Syekh Ibn Hajar, kata dia tilmidhu alladhi yatajih, kata yatajihu maksudnya wajhun. Wajhun ni ulama azhab belakang lah dalam mazhab Syafi'i. Dia kata wajhun dia ataupun yatajih maksudnya aujuh, kata al-afwu lidarurah. Kalau Zakaria Ansari kata tak kena tayamum. Walaupun bukan sengaja.
Adalah kaedah dia. Satu, dan memang kalangan ulama ni dia ada istilah, dia syadid dalam kaul dia kan. Dia adalah kaedah dia. Macam mana pun nak sebut macam mana. Satu kaedah syadid pun, ulama kita tak boleh kata apa, dia ada kaedah dia. Satu jangan kata apa ni, dia jangan sebut itu. Kita tak tahu apa pasal-pasal dia, sehari kita dengar alasan dia, kita pula ikut dia pula kan. Cuma yang tak boleh kata apa-apa ni kalau memang mereka di kalangan ulama. Satu ulama tutup guru kalau ada nisbah dia tu dengan apa dia mengaji, dia ada pandangan dia kan. Ya. Kita zaman lah ni yang pandangan sewi-sewi pun kita kata biar, ada pandangan, ada pendapat. Jadi tak mau terima pun tak apa, tapi ini pandangan saya. Kan? Zaman sekarang, padahal pandangan saya dia tu siapa ya? Merapu pun. Itu pun minta pandangan dia dihormati. Apatah lagi tutup guru dan ulama. Jadi kita pun sepatutnya sama jugalah. Terutama kalau sebut saya lah. Saya kalau ikut bukan pandangan saya, memang ada benda-benda yang memang kita ambil teras dalam kitab, sebut sebiji-sebiji tu. Ada orang dalam masyarakat tak pernah dengar kita sebut macam tu, kita apa ustaz ni menyalahi fatwa. Apa kira fatwa? Hampa tu yang menyalahi fatwa ulama. Tak ada kata apa-apa pun. Yang kita sebut menyalahi fatwa dia marah kita, rasa kata kita tak ikut fatwa Malaysia, ulama Malaysia, padahal yang dia orang tak ikut ulama dalam kitab dia tak kira. Satu, saya tak gentar sebut masalah-masalah yang saya selalu duk lempar kata dia orang ni menyalahi ulama sebut dalam kitab. Saya pula dicas sebagai menyalahi fatwa. Ada pula. Bukan kita menyalahi fatwa. Nak bagi lembut sikit, kita bukan menyalahi fatwa. Nak nampak macam saya ni wuduh sangat, dia kata saya menyalahi fatwa. Saya bukan menyalahi fatwa, saya hanya pandangan yang berbeza dengan mereka. Itu ya. Sebenarnya mereka tu lagi besar pandangan daripada ulama-ulama dan tok kita yang dalam kitab tu. Tak ada pula dia kata menyalahi fatwa dalam kitab. Cuma dalam kitab orang tak reti. Kita reti kitab. Dia menyalahi apa dalam kitab, orang tak kata menyalahi fatwa ulama dalam kitab. Tapi bila yang tu fatwa yang diwar-warkan, derma organ boleh, apa dia, kulit babi boleh pakai kalau disamak, lemak babi gelatin pun boleh makan pasal buat ubat, vaksin ada babi pun suntik je, siapa telah dipatwa kata halal. Mofi itulah isu vaksin tu. Sampai belangkai pun boleh makan. Tu saya tikam tu dulu kan. Atau tikam dulu tu. Maksudnya institusi yang macam tu pun boleh tersilap buat hukum. Benda belangkai je pun tak reti. Yang lain lagi lah ingat reti nak buat hukum. Belangkai pun tak reti nak bagi hukum, mana betul mana salah. Belacak pun dia kata halal makan. Tak pening itu. Padahal jelas dalam kitab sebut apa dia, belangkai apa belacak apa. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, apa alasan boleh tak boleh. Dia boleh kata boleh belangkas. Fatwa pula tu lah fatwa. Kata boleh makan belangkas. Ni fatwa kata boleh vaksin walaupun buat pada sel-sel monyet daripada janin telah gugur. Ada babi apa ni. Pada dia kata fatwa kata boleh, fatwa kata boleh. Fatwa mana kata boleh? Fatwa Malaysia kata boleh. Tengok patut tutup guru kata apa. Dia kata babi tetap babi Babi tetap babi Jangan nak kata boleh. Babi tetap babi pula. Kalau sakit tak ada lain melainkan ubat dengan babi. Dah sakit baru boleh ambil babi. Macam mana? Dah lapar tak makan mati, maka harus makan babi. Tapi jangan makanan duk banyak lagi, simpan babi dalam tin dalam rumah. Itu tak boleh. Boleh faham saya sebut apa kan? Ni tak sakit lagi, duk sihat lagi, ambil vaksin boh dalam badan. Boleh? Tak sakit lagi. Dia kata mencegah. Tu kan mencegah. Tu istilah simpan babi dalam tin dalam rumah. Apa dia? Tak faham tak? Alai. Ya tu kita ni. Patutnya yang dulu tu isu vaksin tahun lepas tu. Itulah isu yang dibincangkan. Apa dia istihalah. Apa dia istihalah dengan istihlak. Yang dia kata bila basal memang daripada babi tapi dah diproses sampai 99 kali. Bukan buat belakang rumah tadi, bukan belakang rumah, buat di sini terkawal lah gelembuk. Jadi dia kata yang ni proses yang telah menyebabkan jadi halal. Yang proses apa? Engkau ke? Yang vaksin yang telah dilemahkan tu. Orang kampung tak reti, tak apalah dengar yang angguk dekat engkau.
Tapi kaedah dia yang tu ke istihalah, itu bukan istihlak nama dia. Nah, sepatutnya yang tu yang dibahas. Ini kita cakap 5 minit je belakang tu dah ada orang menyampuk belakang. Cukup. Saya tak boleh saya sebut yang tu, saya ulas hak tu je lah lagi tu. Tu pun dah rajak ni ulas ni. Dia menggamit memori lalu lah. Habis masalah tu. Wasadi suara tertib. Wallahualam. Ada soal? Batuk itu je Ustaz. Batuk dah semayang. Maksudnya kalau batuk tu tak sengaja kalau kita dalam semayang kan. Masalah kan. Dia benda-benda yang istilahnya di luar kawalan, menguap, bersin, apa batuk yang istilahnya bukan di atas perbuatan kita menyebabkan batuk tu, sama ada dalam semayang tu sendiri. Kalau dengan contoh apa sebut tu, sebelum semayang pun memang tidak ada buat apa-apa sebab untuk boleh menyebabkan batuk. Itulah istilahnya bahawa istilah batuk yang tak sengaja, yang di luar kawal. Kalau ada tu dimaafkan. Itu maaf. Tapi kalau tu yang kita memang tahu dah batuk, nak semayang, isap okok, batuk. Bukan sengaja dah batuk, tapi terbatuk dalam semayang, tapi punca dia isap okok tersengaja, tak sah semayang. Melainkan kau kena cari sebab, bagi hilangkan batuk tu dulu baru boleh semayang. Batuk dia sebab dia harfain lah, 2 huruf tu. Ya. Nyata 2 huruf tu walaupun tak ada makna. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantik kan? Mantik kan ni? Kata Muslim, mal huwa taraduf. Taraduf ni mudah nak faham lah, InsyaAllah. Wa huwa an yakuna lafzu mutakassiran. Kata dia lafaz ni mutakassir, banyak. Wal makna, jadi disebut mutakassiran ni bukan diperbanyakkan, bukan ni, tapi mutakassir maksudnya memang banyak lafaz. Lafaz ni memang banyak. Wal makna mutahidan, dan makna wal makna wa ayyakunal makna mutahidan, makna satu. Kal insani wal bashari, seperti insan dan bashar. Insan pun terjemah manusia, bashar pun manusia. Jadi lafaz banyak tapi maksud dia satu. Yang tu dia panggil taraduf. Kalau konteks SPM selalu disebut minta muradif lah kan. Jadi taradafa, taradafu, taradufan, taraduf, fahuwa muradif kan. Cari perkataan muradif. Jadi bila muradif, antara kalimah ni dengan kalimah ni, kalau dia yang ni muradif ni, antara dua kalimah ni kalau kita istilah buat perbandingan, dia dipanggil taraduf. Tu istilah-istilah yang tu sikit lah. Nak pandai istilah tu ngaji lama sikit. Bila nak pakai muradif, yang ni muradif dengan hak ni, yang tu muradaf dia. Bila yang ni muradif, muradaf, maka kedua-duanya ada taraduf. Bila kita buat PL, kita uradif kalimah ni. Itu PL mudhari'. Qad taradaf tu. Macam mana boleh jumpa gitu kan? Pertilah tasrif sikit, baru boleh pakai hak tu. Yang tu juga secara tak langsung kita faham dilalah lafaz tu. Dilalah apa? Masdar menunjukkan isim fa'il menunjukkan PL menunjukkan mana masdar menunjukkan fa'il pada isim maf'ul, isim maf'ul. Oh. Itu dilalah iltizam tu. Dia dah iltizam. Kita sebut wa huwa sami'ul basir. Basir mesti ada al-basar. As-sami' mesti ada sama'. Kalam Allah mesti ada al-kalam. Mesti kalama, takalama, takliman. Bila taklim mesti kalama. Kalama mesti ada sabit kalam. Takalama tapi sabit kalam. Macam mana boleh faham dengan kaedah tu? Itulah mulazamat, talazum. Dia adalah iltizam daripada lafaz. Itu istilah lah di iltizam tu. Jadi yang ni kita tengok taraduf. Saya cerita kaedah lughah je sikit tadi. Nak panggil tu taraduf, muradif, ni muradaf, uradifu. Contoh lagi muradif ni kal asadi wal laisi, kal matari wal ghaisi. Matar pun hujan, ghais pun hujan. Asad singa, lais pun singa.
Satu ada ulama besar, kita selalu ngaji kitab dia, selalu buat tazkirah, Abu Lais As-Samarqandi. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin kan. Nama siapa? Abu Lais. Bapak singa. Agak-agak pasal apa panggil singa ni? Mesti cengeng Tok Guru ni. Abu Lais. Kalau dia bagi tazkirah tu macam mana? Wei, gemuruh dah dengar kan. Pasal apa? Garangnya dia bagi tazkirah tu. Ittaqullah. Kata dia, yajibu alaina tauhidullah biduni syirk. At-tauhid yukhriju syirk, yukhrijul kufr. I'tiqad anna ghairallah dar, nafi', syirk. Oh, dengar tu Tok Guru yang memang daripada hati dia faham akidah betul-betul ni. Garang pula tu cara dia menyampai. Tu panggil Abu Lais kot kan. Tu bapak singa. Dia bukan singa, bapak singa. Singa bapak ni saya. Dalam kumpulan singa sekali tu Abu Lais tu. Sikit sana lah. Nak cerita Lais tu je. Asad, nasyid mendengar dah. Alif Asadun singa lion. Singa kan. Alif Asadun lion. Tak bisa dengar lah kan. Macam kita tak bisa dengar bahasa Inggeris. 1, 2, bakar maishu. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up stick. Pick up stick kan. 7, 8, Leiden Street. 9, 10, a big of hand. Tak bisa dengar. Putih tak erti, Arab tak erti. Saya selalu suka musik gitu kan. Satu saya nak sebut, saya pun orang putih bukan hafal itu, yang tu terhafal masa duduk sekolah tu. Macam tadika ya tu. Bila kita tengok cerita orang putih, cerita kartun apa, kadang lagu-lagu perkataan-perkataan macam tu ada dalam filem-filem dia orang. Memang orang kata apa, pendidikan tu kita ambil dia memang pendidikan orang putih punya. Satu kita tengok filem orang putih, kita tengok, macam aku tahu macam ni. Pasal apa? Pasal memang tu pendidikan Inggeris. Kalau kita ambil pendidikan Arab pula, macam tu pula. Kita dah biasa dengar Matan Tuhfatul Atfal, biasa dengar Jurumiyah. Kita dengar, biasa dengar. Semua adalah hafalan aku ni. Wa amma burhanu wujubu sidqi sidq Rasul alaihi wassalatu wassalam wali annahum law kazibu. Disebut ni. Min manzilat qawlihi ta'ala sadaqa abdi fima yuballighu anni. Oi, familiar kita dengar siapa? Kita duk dengar, duk hafal, memang duk pondok dengar tu. Tak yakanlah dengar saraf ya sirbu sarfan. Dengar qira yaqra'u qira'atan wa qur'anan fa huwa qari'un. Aqra yuqri'u iqra'an. Dengar. Kita dengar tu, semua kita telan. Enjoy yang dengar. Pasal apa? Kita memang dapat pendidikan Arab. Walaupun kita orang Melayu, tapi pendidikan tu orang Arab takhasus mengaji Arab baru jumpa. Kita mengaji tu orang Melayu. Kan best kan? Ada sikit ke bentuk orang putih tu. Saya pun bukan orang putih. Kulit je lah putih sikit pada orang lain. Saya keturunan Cina. Tapi sekolah pendidikan orang putih. Biasa dengar tu, dapat di mulut je. Saya boleh nyanyi lagu-lagu orang putih yang memang lagu barat tu, lagu dia orang kan. Yang ni pun saya pernah tengok cerita kartun, ada lagu ni. Three blind mice. Apa tak tahu lagu tu. Bila saya tengok cerita kartun, cerita orang putih, ada lagu tu. Dia boleh nyanyi. Tak serupa. Lagu kita nyanyi ni lagu top apa je. Top di kalangan budak-budak orang putih. Bahkan orang dewasa dia orang takkan tahu lagu tu. Three blind mice, see how they run saja. Dia geram saya sebut lah tu kan. The cat run after the farmer's house. Belajar dua saya. Lagu tu saya dengar. Belajar ada kelas muzik. Cikgu tu main piano. Ting. Dia main piano tu. Kita nyanyi lah. Dia dah tulis kat bawah hitam. Tulis tu, nyanyi lah. Lagi dia main piano. Three blind mice. Apa cerita? 3 ekor tikus buta. See how they run, dah tikus buta. Tengoklah macam mana dia lari. Saya ajar hampa pun tak pernah faham tu. Tapi saya dapat tu. Bukan apa pun. Tapi dah duduk suasana tu, lekat kepala nak buang tak boleh.
Lagu apa? Mula saya nyanyi lagu lah. Saya tak boleh. Saya nak cerita tu lah. Alif, Asadun, Singa, Lion, Insanun, Natik. Kita dah biasa dengar kalau bahas tauhid ni. Yang hampa main pondok muda-muda, umur 13, 8 tahun, 9 tahun dah duduk pondok. Hampa pula main duduk ngaji. Walaupun hampa ngaji tu bukan ngaji apa, penuh. Sambil duduk itu, sambil duduk akhir sampai makan biskut. Hampa duduk dengar, ada orang duduk ngajar. Besar esok kata dia, semua aku bisa dengar tu. Semua hampa bisa dengar lah. Cuma kalau hampa tak ambil betul-betul, hampa tak kerti nak cerita balik ke orang. Tapi hampa bisa dengar lah. Tapi kalau ambil betul-betul, hampa muntah balik. Betul. Pandai lah ni. Ulama-ulama apa. Macam mana boleh sebut? Ustaz ni, tu ni, Syekh Ibn Hajar. Macam Zakaria Ansari tu. Walaupun saya tak ingat. Tapi hampa mengaji umur muda ni. Betul kami bisa dengar tu. Zakaria Ansari kata kena tayamum. Dalam kitab At-Tamu'in, ingat ngaji macam ni. Ustaz Mak duk ngajak masa tu duha. Sebelum ngaji mantik, dia sebut gini. Dia ingat lah. Dia ingat cerita kutu. Ustaz duk cerita bubuh apa? Pijat. Bubuh dalam kat rumah orang. Hampa dengar lah cerita tu. Hampa walaupun hampa tak bersungguh. Hampa tengok kitab pun tak kerti lagi. Hampa nak baca kitab Arab pun tak kerti apa lagi. Tapi hampa bisa dengar mengaji dan hampa ambil faham. Bisa dengar ni. Refresh, tikut balik. Ngaji bersungguh-sungguh, hampa pandai baca kitab. Buka tu. Tengok 3 jam hampa syarat tu lah. Ni hampa dengar dulu, bukan hampa punya. Sama macam saya pun. Bukan ngaji kan bersungguh mana pun. Kalau bersungguh, jenuh hampa dengar tu. Apa nak sebut? Nak sebut tu lah. Nak sebut. Lebih kita mengaji, duk biasa dengar apa benda yang bahas-bahas ulama tu. Macam saya ngaji lu, ngaji fiqah kan. Saya ngaji fiqah. Fiqah pun kalau kita baca sekali pun serendah Fathul Qorib, dia dah bahas lah ilmu mantik yang kita belajar ilmu kan. Dia dah bahas dah. Sebut ni, kata dia misalnya, At-Talaq. At-Talaq ni apa? Lafzun min aqilin balighin zaujin sahihin mukhtarin. Disebut itu. Siapa dia. Terkeluarlah kalimah ni, orang ni terkeluar yang ni tak panggil talak, lepuk. Kita dengar dah. Kita dengar. Bila ni dalam tu pun disebut haza jinsun, haza faslun qarib, haza faslun qarib asani. Dengar jelah apa benda ni. Bila kita ngaji nanti, inilah jinsun. Inilah faslun qarib. Semua yang kita lalu dulu tu, semua dalam kepala. Yang tu yang kita kena ngaji lama tu. Pasal kita pernah dengar cerita, tapi mengaji tak boleh main lah. Memang dengar dan cuba ambil faham. Masa tu kadang-kadang mengaji ni, kalau tengok orang Melayu umur 13, kalau saya tengok lah budak-budak Melayu ni tak boleh. Saya punya pengalaman duduk pondok ni lah, yang main umur 13 main. Walaupun duduk kelas mengaji ni, dia main. Dia bukan tahap dia untuk faham. Saya tak tahu kot lembab orang Melayu ni lembab sikit, tak tahu lah. Dia main. Jenuh ajar tasrif nak bagi dia ingat. Susah. Kot yang ni grade C, grade D kot kan. Ada juga grade A kan. Kot lah kan. Cuma yang tengok yang umur dah masuk 15, 16, 17 baru boleh faham. Kalau dia duduk lama pondok 16, 17 baru dia kita tanya tu dia boleh sebut satu-satu. Tapi dengan sebab dia dah biasa dengar kata satu umur 13, 14, 15 tu, kita tanya tu mudah dia sebut. Dia cuma nak dia bersungguh sikit umur dalam tu. Umur dia mula berakal tu. Kalau masa tu dia tinggal mengaji, umur SPM belah. Tak ada nak kuat lekat. Bawa istilah perangat. Kalau dia sebut pun bukan dia punya, yang dia dengar dulu. Dia sendiri sebenarnya dia tak erti nak guna, nak pakai lagi. Yang tu yang tak jadi tu. Orang ngaji ramai tapi dia tak boleh muntah balik. Dia tak boleh keluar. Pasal apa? Terlalu muda keluar. Istilah saya ngaji tu kata apa? Buahnya tak ada nak bersantan. Dia mengkait muda-muda, dia belah ambil ayak. Makan nyok yang hingus. Bukan makan hingus dengar elok makan nyok hingus tu. Tak ada lah nak ada santan. Duk pondok biar sampai jadi nyok yang ada santan. Lagi bagus sampai jadi benih lain untuk tumbuh pokok nyok balik. Untuk keluar buah nyok lagi sekali. Itu terbaik lah. Itu pun bahasa duduk dengan Datuk tu. Nyok taraduf. Asal kita asad lais. Matar wais kan. Fa inna lafza fi kulli min al-amsilati thalatha. Kerana kata dia lafaz pada
contoh-contoh yang 3 ni, dia mutakasirun. Dia banyak. Insan, bashar. Tu pun kalau cari banyak gitu. Ni dia bagi contoh je lah. Satu kitab ni kadang dia bagi satu pun misal. Tapi 3 contoh dia bagi ni. Weh. Asad wal lais, matar wal ghais. Jadi ni muradif dalam bab isim. Muradif bab fi'il, muradif bab huruf. Bab zaraf. Semua kalimah lagi kaya bahasa, kaya kita mana muradif tak muradif ni. Wal makna wahidun, padahal makna satu. Wa huwa fil awal, kata dia wa huwa at-taradduf ni fil awal, pada awal tu al insan dengan bashar tu, dia siapa insan wa bashar ni? Hayawanun natiq. Itu makna. Itu makna. Insan itu lafaz, bashar lafaz. Hayawanun natiq, al-insan hayawanun natiq, al-bashar hayawanun natiq. Cuma kaedah nak faham juga, kaedah penamaan macam ni. Insan terjemahnya manusia, bashar pun terjemah manusia, tapi pasal apa panggil insan, pasal apa panggil bashar. Dia ada angle yang kena tengok, kenapa dinamakan dengan nama yang berbeza sedangkan musamanya satu. Dengan istilah sini, lafaz banyak tapi makna dia wahid. Pasal apa? Dia ada iktibar. Insan pasal apa panggil insan? Iktibar kita banyak lupa. Betul lah hadis sebut Melayu mudah lupa. Bukan Melayu saja. Manusia mudah lupa. Pasal al-insan la yakhlu minal khata' wa nisyan. Tak akan sunyi daripada silap dan salah. Memang macam tu. Melainkan Nabi Rasul tu lain hal. Tu istimewa Allah Ta'ala bagi. Satu, Mahdi sebut manusia mudah lupa, kita tukar sikit. Bukan Melayu aja. Manusia mudah lupa. Manusia mudah lupa. Tu panggil insan. Daripada nasia. Insan. Bashar. Basharun ni asal mana kulit. Manusia dipanggil bashar. Siapa? Antara mamalia yang memang boleh nampak kulit. Kulit lagi nampak daripada bulu yang ada di badan dia. Hanya insan. Lembu kita tak nampak kulit. Kita nampak bulu. Badan dia tu memang ada kulit, ada bulu, tapi bulu lagi lebat daripada kulit dia. Silap. Bulu lebat di kulit dia. Tenggelam nampak kulit disebabkan bulu. Kita ni tanggal pakaian kalau nampak bulu kan nampak kulit. Sorry lah bahasa tu ni sikit lah kan. Menang kulit lagi daripada bulu. Bulu ada tempat-tempat tertentu je yang ada bulu. Rambut, kening, misai, janggut tu pun yang orang ada misai ada janggut lah. Bulu ketiak, lain tak payah sebut lah. Malu nak sebut. Yang lain tak ada bulu. Jadi tak ada bulu nampak apa? Nampak kulit. Antara kalau sebut kumpulan mamalia ni yang memang nampak kulit, bashar. Manusia je. Babi pun nampak bulu. Babi hutan nampak bulu kan nampak kulit. Binatang apa yang nampak kulit yang mamalia? Sebut tak? Selain pada manusia. Ikan. Ikan mamalia. Bagus sungguh. Ikan paus. Mamalia. Tak ada bulu dia mamalia yang ikan kot. Yang tu kot. Bagus. Tapi best ayat tu. Ini mamalia apa lagi yang nampak bulu? Kelawar. Ada bulu tak? Ada bulu. Mamalia. Cuma ikan paus ni memang nampak kulit dia ke tak nampak bulu gitu? Ke tak ada bulu? Tak tahu lah kita lah ya. Tapi rasanya memang tak ada bulu lah. Pasal munasabah dia duduk dalam laut tu kan. Cuma dia mamalia yang ikan. Jadi pasal dia duduk dalam air tu kot satu istimewa tu. Jadi tak panggil kat dia bashar tu siapa? Satu hal lah lain. Tapi kalau nak sebut dari segi kenapa dipanggil bashar pada manusia? Pasal tu lah. Pasal tu lah, pasal nampak kulit. Jadi atas kata ikan paus tu betul lah. Jangan ikan biasa je, tapi mesti paus. Paus. Baik. Bashar. Jadi pada insan dan bashar, dia ialah haiwanun natiq. Cuma haiwanun natiq ni ngaji panjang sikit kenapa panggil haiwanun natiq. Yang tu jinsun dia, natiq tu paslun dia. Paslun qarib dia. Wafisani, pada yang kedua, asad dan lais ni apa? Dia panggil hayawanul muftaris. Binatang buas. Yang dah lagu kan? Binatang muftaris, farosa. Buas lah. Terjemah masa mudah. Wafisalis,
yang ketiga pada matar dan ghais tu dengan mana aqatrun nazilu minas sama. Dia ialah titisan air, qatru, titisan air yang turun daripada langit. Itu dipanggil ghais, dipanggil matar. Itu tak ni. Jadi nak tunjuk apa? Lafaz dia berbeza tapi makna dia wahid. Itu taraduf. Jadi antara taraduf ni apa? Terjemah kepada bahasa lain. Itu adalah maradif. Satu, kalau kita tak kerti bahasa Arab apa dengan bahasa Arab, untuk memahamkan orang sebut bahasa lain. Taukleh. Apa taukleh? Biawak. Contohlah. Apa taukleh? Sebut bahasa lain tu muradif dia. Tapi dengan lughah lain lah. Pasal dia punya makna sama. Cik di situ. Ma wa tashkik. Tashkik pula. Wa huwa ayakuna lafzu wal ma'na mutahidaini. Lafaz dan makna satu. Itu pasal apa syak-syak ni? Siapa tashkik ni? Walakin ma'nahu yatafawatu fi afradihi. Akan tetapi makna dia yatafawut. Ambil kalimah tu. Makna tafawut, tafawata ni fata. Makna fata saya luput. Yatafawatu ada berbalas-balas, berbeza-beza, berlebih kurang, ataupun ada perbezaan. Asal maknanya tafawut tak seimbang. Tafawut fi afradihi, pada afrad dia. Bila afrad ni maksudnya makna dia. Apa elemen yang termasuk dalam kalimah tu, apa dia? Unsur, apa yang sebut, individu yang termasuk dalam kalimah tersebut, apa dia? Tu panggil afrad. Afrad dia tu tafawut. Imma bisyiddati, ada tafawut ni imma ada kalanya bisyiddah, dengan pekat, kuat. Contoh kal bayad, seperti putih. Bangau putih. Kertas ni putih. Lagi apa putih? Whiteboard tu putih. Tapi putih kertas lain pada putih bangau. Putih bangau lain pada putih whiteboard. Jadi putih tetap putih. Lafaz putih. Makna pun putih. Tapi dia ada tafawut pada syiddah. Putih bangau putih, kertas putih. Tapi nama dia tashkik. Antara putih bangau, putih kertas, tashkik. Tashkik. Siap. Itu contoh tashkik. Jadi, lafaz satu, makna satu, tapi dia punya keadaran dia ada tafawut. Makna dia tu ada tafawut. Bila sebut putih, putih tu tak sama. Daun manggis, hijau. Daun durian, hijau. Semua daun kayu hijau. Umum, katalah itu kan. Walaupun ada warna lain, ada merah, ada kuning, ada coklat, ada ungu. Semua daun hijau, tapi hijau dia tafawut. Tafawut. Hijau daun pokok durian dengan hijau manggis, hijau pokok manggis. Tashkik nama dia. Tasyakuk, tashkik. Fa inna ma'nahu fi salji. Baik, bayad ni kata dia, makna dia pada salji. Salji putih. Dia asyaddu minhu fil aji. Putih yang ada pada salji dia asyadu, lebih kuat putih minhu daripada salji fil aj, minhu binal bayad fil aji, pada aj. Aj ni apa? Gading gajah. Aji. Gading gajah putih, gigi putih, biji mata putih. Pada putih kan? Putih gigi lain, putih mata lain tak? Putih belaka. Tapi putih yang berbeza-beza. Macam tu tashkik. Nampak dia nak ajar apa dari si kaedah mantik ni dengan apa kita belajar bab lafaz ni. Lafaz ni walaupun nampak sekali lalu serupa, tapi dia ada berbeza. Antaranya istilah disebut ni pada syiddah. Body kereta besi, contohlah kan. Basikal besi, motor besi, besi kereta, besi motor, besi basikal, lain-lain. Tafawut tu. Tak sama. Maksudnya lagi kalimah saja dia boleh mendatangkan berbeza-beza makna putih tu. Ya. Contohnya kita kata hijau kan. Hijau
Hijau tua ada, hijau muda. Kita hijau saja. Ya. Berapa ton warna hijau ada? Tu kalau bahasa ni ton tu lah kan. Jadi kalau syiddah tu dia sirut ton lah. Ton warna. Walaupun hijau saja pun berjuta-juta ton. Ton warna. Siap. Wakal khudrah, hijau. Khudrah, hijau. Khudrah maksudnya daripada khadira yakhduru khudrah. Hamira yahmaru humrah. Sada, sawida, yaswadu, sudun. Wa minal jibali judadun, bidun, wa gharabibu sud, bidun. Jamak ni, jamak. Khudrah, maksudnya masdar. Khudrah, humrah, sufrah. Baqaratun sofra. Sufrah, asfar, sofra. Tu kena ngaji tasrif. Cuma saya nak sebut kelimah tu. Khudrah, kehijauan. Masdar. Kehijauan fi nabat. Budak tu memang dia jenis pasien bunyi kot. Ada dia yang macam ada bunyi nyamuk. Ada manusia ni macam jahal. Dia ada tafawud. Manusia. Pelajar. Dia ada pelajar tafawud sudut tu. Ada pelajar ni kita main je wangi. Ada pelajar ni main je busuk je. Ada pelajar ni dia main je bising. Ada pelajar ni main senyap. Ada gitu kan. Dia ada tafawud pelajar. Ada pelajar ni dia main bergegar lantai mana ni. Dung. Ada pelajar dia main ni walaupun badan besar tak bunyi lantai. Dia macam hantu raya langsui itulah tayar. Ya, very smooth. Ada orang badan kecil tapi jalan atas lantai macam King Kong. Tak sama. Tafawud. Walaupun kau ni berjalan. Berjalan pun ada tafawud. Saya berjalan, dia berjalan, semut berjalan, babi berjalan, gajah berjalan. Gajah berjalan, kanan nak bunyi gajah berjalan. Biasa slow. Gajah berjalan, pasal badan dia berat. Setiap benda dia pijak, mampat ke bumi tau. Diam, tapak dia tak bunyi. Kuda pasal dia laju, pasal tu dia bunyi kuat. Dia jenis kais. Gajah bukan kais, dia letak tu mantapnya. Semut pasal dia terlalu kecil, dia tak menyebabkan sebarang gegaran. Tafawud, saya nak ajar tafawud tu. Pasal ada benda yang tafawud kat kita, cara belajar main duduk kan. Yang tu pun sambil-sambil belajar je faham ni tafawud. Saya ngaji pasal Tok Guru macam tu, dia passion tu. Ada benda yang sambil keliling tu, satgi dengar dia syarah. Rupanya ada manfaat dia syarah. Walaupun tengok satu sudut dia nak tegur. Tapi dia tegur tu dengan sebab suasana tu kita dapat satu ilmu. Dia syarah satu benda. Ada benda dia syarah. Ngaji dalam kitab tak jumpa tu. Tapi pasal ganggu pelajaran, kita dapat satu ilmu kat dia. Oh, ini tafawud namanya. Oh. Lekat tafawud tu, main mati. Bahasa tu. Kalau khudrah fi nabat fa innaha fi ba'dhihi aqwa, kata dia fi ba'dhi nabat ni ada yang sangat lebih kuat min al-akhar ay min nabatin akhar, daripada tumbuhan yang lain. Wa imma bitaqaddumi. Baik, ada kalanya kata dia tafawud tu bukan bisyiddah tapi bitaqaddum. Dengan siapa dulu? Kal wujud, seperti wujud, fa inna ma'nahu fil wajibi qablahu fil mungkin. Kerana makna wujud, fa inna ma'nahu wujud ni fil wajibi pada wajib, yang wajib wujud, yang wajib, yang wujud pada yang wajib, wujud qablahu fil mungkin. Dia adalah sebelumnya wujud fil mungkin pada mungkin. Bahasa tu susah sikit. Apa bahasa kita ni? Wujud yang wajib, wujud Allah lah, tak ada wujud lain. Wujud Allah adalah wujud wajib. Wujud kita, wujud
mungkin, wujud yang jaiz. Tentulah wujud Allah dengan wujud kita tafawud. Pasal apa tafawud? Wujud kita, wujud yang selepas wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala sebelum wujud kita. Wujud Allah Ta'ala wujud wajib. Wujud kita wujud jaiz. Lain kita Allah Ta'ala. Lain sikit ke? Dia bukan saja tafawud. Tengok satu sudut tafawud dalam situ. Bahkan sebenarnya realiti kita ni bukan tafawud dengan Allah Ta'ala, tapi kita takhaluf daripada Allah Ta'ala. Pasal kita bukan wujud, kita makdum. Kalau sudut sana. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kita ada wujud, tapi wujud kita mumkinul wujud, kita jaizul wujud. Allah wajibul wujud, haqqul wujud. Kita mungkinul wujud, jaizul wujud, bahkan wujud al-fani, wujud yang bakal binasa. Itu kita. Allah Ta'ala wujud al-qaim min nafsi, wujud yang wahdahu, dia saja yang wujud macam tu. Wujud yang mukhalif, yang wujud yang qadim, wujud yang baqa. Kita wujud yang hadis, wujud yang fana, wujud yang qaim bi zatillah. Wujud kita macam ni mutakatsir, banyak wujud yang macam ni. Wujud kita wujud jaiz, wujud mungkin. Saja nak urai tafawud. Itu jugalah kita mengaji tauhid. Nak bezakan Allah dengan makhluk. Satu, kita jangan duduk berpusing di kalangan makhluk. Aku ada, engkau ada, langit ada, makan ada, minum ada, nyawa ada, matahari ada, bulan ada. Maksudnya kita duduk pusing berlegar di kalangan makhluk. Belum jadi ahli tauhid. Ahli tauhid ni walaupun tengok makhluk, dia tak berhenti dekat makhluk. Bahkan dia bukan pandang makhluk pun. Mata tengok makhluk, tapi hati dia musyadah Allah yang jadikan bumi. Allah turunkan ni hujan. Allah cerahkan bumi. Allah gelapkan malam. Allah bagi aku dekat-dekat. Allah hidupkan aku. Allah jadikan pokok boleh proses oksigen. La ilaha illallah. Dia musyahadah pada wujud Allah Ta'ala. Wujud makhluk ni, dia memang tafawud. Tapi tafawud masih makhluk. Allah memang sebenarnya bukan tafawud dengan kita, takhaluf pada kita. Yang takhaluf tu apa? Kita yang takhaluf daripada Allah Ta'ala. Allah bukan macam mana kita yang duk tafawud. Allah laisa kamitslihi syai'. Tu faham kita ke makhluk, faham dengan konsep tafawud macam ni. Beza sangat Allah Ta'ala dengan kita. Satu kalau sebut Allah wa huwas sami'ul basir, kita pun ada sama, ada basar juga. Itu kita pun sami' basir ke? Tidak. Kalau ada pun sami' basir yang tafawud. Bahkan kata ulama tauhid, bukan tafawud, kita adalah takhaluf daripada Allah Ta'ala. Itu jumpa depan. Ila kam yang qasimut takhaluf. Ni takhaluf pula. Takhaluf kita takhaluf mana? Musawah, mubayana, umum khusus mutlak, umum khusus wajahin. Situ dulu. Ada soal? Babak mantik, babak macam ni lah dia kadang dia berat sikit. Pasal nak boleh ada kebolehan banding beza. Kan? Ilmu banding beza ni dia bukan aras pengetahuan, dia bukan aras kefahaman, dia aras perbandingan. Bila perbandingan ni dia perlu satu kaedah, cara berfikir yang luas sikit. Kau kenal lah ni, perlu perbandingan. Satu kalau orang mencampur lelaki perempuan macam sama je, yang tu dia tahap bodoh, tahap kefahaman dan hafalan. Dia belum tahap boleh buat banding beza. Ni lelaki ni perempuan. Perempuan sana, lelaki sini. Satu orang pergaulan bebas, jantan lelaki macam ayam itik ni, dia punya tahap pemikiran lembab. Dia bukan ulul albab, ulul lembab. Dah siapa? Dia tak boleh beza lelaki perempuan. Pada dia lelaki perempuan is the same. Nak tuntut hak kebersamaan pula. Lelaki jadi ahli bomba, perempuan jadi ahli bombi. Dah bomba bombi lah. Pramugara lah. Dia pun nak jadi pramugari. Wallah. Polisi. Memang ada polisi kan. Askar, askari. Relawan, ada relawati pula. Nampak tak faham sudah saya nak tanya apa tu kan.
saja sebut tu. Kalau kita faham macam mana boleh macam tu. Perempuan, laki-laki mesti ada beza. Sama dari sudut perlu makan, perlu minum, perlu rumah. Tapi perempuan dia akan ada ciri keperempuanan dia, ada takhaluf situ. Lelaki akan ada ciri lelaki. Pilih mainan pun beza lah. Lelaki, apa pilih mainan, pilih apa? Senapang, kita kebal. Pistol air yang tembok yang besar. Padahal keluar air je. Kalau perempuan pergi masuk kedai mainan, beli apa? Beli gelang, subang, anting-anting, anak patung. Beli apa? Set memasak, pinggan, dapur. Betul kan? Beli anak patung, beli gambar tu, motor. Beli patung baru, babi. Bukan babi hidung kembang tu, Barbie. Tukar baju dia, pergi pakai skirt, pakai ni. Dia tukar tu, ubah ni sangkut kat dia. Lagi ni main cakap-cakap. Kau dah makan ke belum? Belum, aku belum makan lagi. Itu budak perempuan ni. Budak jantan ambil habis tak apa? Main batang aiskrim. Tu jantan punya perangai. Untuk perempuan pun main batang aiskrim juga. Lain kan? Ada takhaluf tu. Ada takhaluf. Semua takhaluf apa? Jumpa depan. Sajalah saya main-main tu kan baru kita buat macam ni ulama dia punya cara dia nak kenal istilah-istilah. Dia punya istilah satu-satu tu jelas nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسمى مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وهداية كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر اللهم صل وسلم على